You ada reporter ke? Tak ada, you seorang je? Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya ucapkan kepada anda penonton FB Live Malaysia Gazette. Okey, pada pagi ni saya berada di pusat hentian Kajang, di Kajang untuk buat sedikit liputan lah, kerana kawasan ini telah pun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sejak daripada malam tadi lagi, 12.30 malam tadi. Okey, jadi sedikit sebanyak info mesti anda pun telah baca berdasarkan sidang media yang dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri pada petang semalam. Dan saya ulang juga sedikit di sini. Okey, PKPD yang dikenakan merupakan di flat Sungai Emas dan Plaza Hentian Kajang, lokasi yang mana saya berada. Sebab belakang tu nanti saya tunjuk daripada jauh, saya boleh zoom je sebab kawasan sini memang dah ditutup 100%. Hanya petugas keselamatan dan juga petugas KKM saja dibenarkan untuk masuk ke sini. Okey, dan dimaklumkan bahawa di flat Sungai Emas sehingga 24 Oktober sebanyak 1044 saringan telah dilaksanakan dan 42 individu didapati positif COVID-19. Manakala di pusat hentian Kajang, di belakang saya ni, sebanyak 900 saringan telah dilaksanakan dan 63 individu didapati positif COVID-19. Dan PKPD di flat Sungai Emas dan pusat hentian Kajang ni bermula pada 28 Oktober hari ini sehingga 10 November depan. Selain pada flat Sungai Emas, turut termasuk adalah Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32. Okey, untuk di flat Sungai Emas, Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 melibatkan 7 blok serta rumah teres dengan jumlah penduduk dianggarkan sekitar 1,300 orang. Manakala PKPD di Plaza Hentian Kajang ni melibatkan selama 7,500. Ramai 7,500. Tapi saya rasa mostly yang saya sempat tadi bertanya kepada anggota keselamatan yang bertugas sini, kebanyakan mereka yang duduk di rumah-rumah kedai dekat kawasan atas ni, bawah blok sama ada premis penjagaan dan sebagainya. Atas tu ada rumah kedai dan kebanyakannya saya rasa memang tinggal di rumah kedai. Sebab daripada sini pun saya nampak ada yang duduk tengah termenung dekat tingkap apa semua. Seperti biasa, PKPD memang tidak ada aktiviti keluar masuk dibenarkan selama 2 minggu. Mereka yang duduk dalam ni memang perlu stay selama 2 minggu dan bantuan makanan akan disalurkan melalui JKM dan akan dihantar selalunya oleh pihak APM ke dalam. Ia bagi mengekang PKPD yang dilaksanakan di mana-mana lokasi, termasuklah sebelum ini, bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini daripada merebak keluar. Jadi kerajaan akan memasang kawat duri di sekitar kawasan ini bagi mengelakkan mereka keluar daripada kawasan ini dan bercampur dengan penduduk di luar. Okey, dan antaranya ketika PKPD bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan untuk keluar dari zon, tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PRM. Semua sekolah, masjid dan rumah ibadat ditutup sepanjang tempoh 2 minggu ini. Semua sektor ekonomi tidak dibenarkan beroperasi. Aktiviti sukan, rekreasi sosial dan budaya adalah tidak dibenarkan dan KKM akan melakukan saringan secara bersasar kepada penduduk yang terlibat. Tapi setakat yang saya sampai ni, saya dah pusing juga sampai ke belakang sana. Kalau tepi-tepi ni saya tak nampak lagi khemah KKM. Berkemungkinan kalau ada pun KKM buat saringan di lorong-lorong, kami mungkin tak dapatlah nak rakamkan visualnya sebab agak jauh daripada pintu masuk di kawasan sini. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk juga dekat kawasan sekitar bagaimana just nampak ada sekarang ni cuma ada kereta keluar masuk dekat kawasan Harapan ni, tapi sebarang perkembangan lain setakat ni belum
ada lagi. Apa pun, terima kasih semua kepada anda yang menonton. Sama-sama saya tunjukkan kawasan sekitar. Saya akan juga baca sedikit sebanyaklah info sama ada PKPD yang terbaru ini dan juga background ataupun latar belakang PKPD yang pernah dilaksanakan di negara ini sepanjang wabak COVID-19 melanda negara. Alamak, ada orang ambil motor lah. Sekejap saya nak ambil beg saya sekejap. Okey, ni kawasan pintu masuk pusat hentian Kajang. So dekat sini yang saya difahamkan banyak agensi-agensi di bawah kerajaan. Antaranya ada di sini Pejabat Cawangan Hasil, lepas tu ada LHDN, Immigration pun ada dekat depan ni. Lepas tu Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor, Cawangan Kajang. Okey, jadi semuanya berada di sini ya. Okey, naik bas kat mana? Okey, ada orang tanya naik bas kat mana? Okey, anda nampak tak? Okey, yang ni pusat hentian Kajang kan? Anda nampak tak blok warna hijau depan saya ni? Okey, di sinilah sebenarnya tempat bas akan berhenti mengambil penumpang, bas ekspres. Tapi sebab saya berada jauh sangat, saya pun tak boleh nak tunjuk. Okey. Ada sebenarnya, ada nampak sebuah satu dua bas kat sini. Ramai ke dalam tu? Cakap warga saya dah banyak gerak sebelum PKPD. Dan saya rasa kebanyakan yang menginap dekat rumah-rumah kedai atas ni berkemungkinan mereka adalah warga asing. Ada yang tanya saya naik motor ke? Bukan, itu bukan motor saya, ini motor saya rasa anggota yang bertugas kat sini, parking kat tepi ni. Kalau saya nak zoom pun pasal ada van pula kat situ. Memang ada nampak ada bas ekspres yang diparking. Jadi bawah ni, okey saya tunjuk okey, bawah ni yang warna hijau ni, blok warna hijau ni, okey, itu merupakan tempat bas berhenti, bas ekspres. Okey, dan PKPD di kawasan ni telah pun bermula sejak pukul 12.30 malam tadi. Dan kerja-kerja memasang konsertina wire ni bermula sejak tengah malam tadi. Rakan tugas saya pun ada buat liputan, cuma malam tadi tak ada live update je. Tapi untuk berita penuh dan juga video-video, anda boleh baca, boleh tonton nanti ya dengan subscribe kami di YouTube. Ada yang komen dengan semalam ramai yang lari. Tu tak pasti pula. Saya pun tak ada tengok pula video-video viral ke apa ke setakat ni. Tapi jika ada sebarang info, saya akan terus kongsi ya. Lambai tangan kat abang polis tu. Tak apa. Okey, ni jalan masuk dikawal oleh anggota polis yang bertugas. Mereka yang punya kebenaran saja dibenarkan untuk masuk melalui jalan sini, iaitu petugas keselamatan dan juga anggota KKM.
Kena keluar ke tu? Jadi seperti yang saya maklum tadi, petugas kesihatan dan juga petugas anggota keselamatan saja dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan ini. Okey, ada yang bertanya, okey, lokasi saya. Okey, pagi ni saya berada di pusat hentian Kajang. Okey. Kepada anda yang pernah naik bas kat kawasan sini, okey, ini merupakan tempat bas ekspres akan berhenti. Di depan saya ni, bangunan berwarna hijau putih ni. Okey, dan lokasi ini, pusat hentian Kajang dan juga flat Sungai Emas, dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sejak tengah malam tadi dan ia akan berakhir lagi 2 minggu pada 10 November hadapan berikutan peningkatan kes COVID-19 di kawasan ini hasil ujian saringan yang dilakukan oleh pihak KKM. Okey, baik, selamat pagi semua. Saya ucapkan kepada anda yang menonton. Kepada yang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Yang bekerja dari rumah pun masih tetap lagi bekerja kan. Walaupun kita duduk rumah, masih perlu menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Apapun, selamat bekerja hari ni, hari Selasa. Okey, pagi ni saya tinjau-tinjau sedikit dekat pusat hentian Kajang. Dan anggota polis, dibantu polis trafik dan juga anggota tentera berkawal di pintu masuk untuk ke pusat hentian Kajang di sini. Okey, dan kawasan sini memang dah ditutup dengan garisan polis dan juga keliling bangunan. Kalau anda nampak, tapi tak berapa jelas lah kalau gambar sebab saya pun pakai phone kan. So, kesemuanya telah dipasang dengan kawat duri di sekeliling bangunan ini. Bolehlah nampak sedikit sebanyak saya rasa. Okey, bawah adalah premis perniagaan. Atas merupakan rumah kedai. Jadi saya rasa berkemungkinan kesemua jumlah 7,500 tu membabitkan mereka yang duduk di rumah kedai di kawasan atas ni. Agak ramai saya rasa untuk kawasan di sini. Oh, hari ni hari Rabu, minta maaf ya. Sebab saya dah lost count. Tersilap saya sebab Selasa. Hari ni hari Rabu. Okey, selamat bertugas semua. Reporter dan PDM, terima kasih Tian. Okey, dan jangan lupa juga untuk tonton setiap hari Facebook Live. Sama ada kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ataupun kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah untuk mengetahui perkembangan terkini COVID-19 dalam negara. Oh, ada juga studi UKM penyewa rumah kedai ya. Fatimah Rezeki, minta maaf sebab saya pun tak biasa kawasan ni. Ini pun first time datang ke sini.
Kalau ada sedikit sebanyak info yang anda tahu, boleh juga kongsikan. Nanti saya boleh baca juga dekat sini. Muhammad Zulkifli, saya tinggal di taman sebelah. Memang pihak kilang telah aturkan pemindahan kerja waris asing ke hostel ke tempat lain. Okey, ada Mikael. Bas boleh masuk kan? Tak boleh masuk kerana kesemua aktiviti di kawasan ini dihentikan selama 2 minggu sepanjang PKPD. Okey, ni lokasi saya. Kalau macam orang yang biasa lalu kat sini, ni merupakan pintu masuk. Okey, berdepan dengan pusat hentian kajang. Okey, baik, sedikit info untuk anda semua ya. Okey, saya bacakan antara yang saya sempat kumpul maklumat. Okey, kerana anda semua sedia maklum, selepas Pilihan Raya Negeri Sabah, kes positif COVID-19 meningkat secara mendadak, terutamanya di Negeri Sabah. Okey, jadi saya bacakan ni sejak 19 Oktober lalu. 19 Oktober kita negara mencatatkan 865 kes. 20 Oktober 862 kes, 21 Oktober 732, 22 Oktober 847, 23 Oktober 710. Namun pada 24 Oktober, buat pertama kalinya negara mencatatkan 4 digit ya penularan wabak COVID-19, 1228. Memang angka yang sangat besar dan kebanyakannya hampir 900 kes berlaku di negeri Sabah. 25 Oktober sehari selepas itu turun semula ke 823. Namun pada 2 hari yang lalu, iaitu 26 Oktober, negara sekali lagi mencatatkan 1240, iaitu 4 digit angka untuk kes positif COVID-19 di negara ini. Dan semalam kembali semula kepada 3 digit, iaitu 835. Okey, jadi setakat ini penularan kes COVID-19 dalam negara masih lagi tidak kurang ya daripada 3 digit. Dan juga 2 kali sudah mencatatkan angka 4 digit, iaitu pada 24 Oktober dan juga 26 Oktober. Jadi saya harap mereka yang berada di negeri Sabah stay safe di mana saja anda berada, kerana ada setengah bahagian di Sabah telah dikenakan PKPD dan ada juga setengah bahagian namun keseluruhan dikenakan PKPB. Hanya setengah tempat saja dikenakan PKPD, di mana kes COVID-19 terlalu tinggi di kawasan tersebut. Okey, dan juga kita yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, ada juga Selangor. Okey, PKPB kita telah disambung lagi ya, bermula semalam sehingga 9 November hadapan. Okey, dan saya imbas semula ya. Saya imbas semula perintah kawalan pergerakan diperkatakan yang telah dilaksanakan dalam negara sepanjang penularan wabak COVID-19, iaitu yang pertama dilaksana di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Johor pada 27 Mac. Okey, selepas itu di Batu 21 hingga Batu 24 Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor pada 30 Mac 2020. Selepas itu pada 7 April kerajaan mengumumkan
flat Malaya Mansion dan Selangor Mansion di Jalan Masjid India. Yang ini merupakan penularan di antara warga asing di kawasan tersebut. Okey, pada 7 April dan diikuti pula di seluruh kawasan Masjid India, meliputi Jalan Munshi Abdullah, Jalan Dawangi, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan juga Jalan Ampang pada 14 April. Dan juga pada 20 April kerajaan mengumumkan di pusat bandar utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur juga turut bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan warga asing yang tinggal di kawasan tersebut. Okey, dan selepas itu pada 25 April di kawasan Selayang Baru, Gombak, meliputi ada 6 zon semuanya, zon A sampailah ke zon F. Okey, dan sekarang pula PKPD ada juga di beberapa tempat seperti di penjara Reman di Penang, di penjara di Sabah, dan juga sekarang sekali lagi untuk di kawasan sekitar KL, Putrajaya dan Selangor, pusat hentian kajang dikenakan PKPD sehingga 10 November depan. Okey, baik, kepada anda yang duduk kawasan berdekatan, antaranya Kajang, Bangi dan kawasan sekitar. Okey, kalau anda yang tengok live update saya ni, okey, supaya anda semua sedia maklum kepada mereka yang biasa contohnya berurusan di kawasan sini. Okey, kawasan di sini pusat hentian kajang dikenakan PKPD selama 14 hari sehingga 10 November depan. Jadi kesemua aktiviti ekonomi dan pengoperasian pelbagai agensi semuanya dihentikan selama 2 minggu bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Kerana tadi pun ada yang datang kata nak bayar bil pun saya tak pasti bayar bil apa, tapi anggota bertugas minta abang tu berpatah balik kerana memang kawasan ni telah pun ditutup selama 2 minggu. Jalan Perabot belakang tu tutup juga ke? Okey, kawasan yang dipagar yang tadi saya sebut, iaitu melibatkan di sini di pusat hentian kajang di sini. Okey, selepas itu flat Sungai Emas juga ditutup, dan di kawasan flat Sungai Emas tu juga meliputi Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 dan di sini. Okay, jadi saya rasa jalan yang Cik sebut tadi tu saya tak pasti kerana berdasarkan kenyataan media, kawasan ni saja yang ditutup. Okey, jangan sebelum saya baca sikit. Haris Helmi, Jalan Perabot tak tutup, situ laluan ke Taman Tenaga. Taman Tenaga tak terlibat PKPD. Okey, betul. Dan apa yang saya baca tadi saja yang ditutup menggunakan kawat duri dan dikawal oleh anggota keselamatan yang bertugas.
Bukti kan, siapa yang sanggup terjegat di tengah panas, itulah dia petugas-petugas yang sanggup korbankan diri demi kesejahteraan. Betul tu. Sebab sekarang pun cuaca dah mula panas kan. Dah pukul 9 pagi. Namun anggota-anggota petugas tetap setia berdiri untuk mengawal supaya tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan ni. Hanya mereka, petugas keselamatan juga petugas KKM je dibenarkan masuk. Kalau anda dapat tengok sampai ke belakang sana, ke semua tepi, kawasan tepi ni dah dipagar dengan kawat duri. Saya jalan sikit lah ya. Okey. Dekat sini macam saya cakap tadi, banyak agensi-agensi kerajaan, antaranya ada AADK, ada LHDN, Jabatan Alam Sekitar Negeri, Cawangan Kajang, Posul Immigration, pejabat JKM pun ada. Lepas tu apa ni? Okey. Ada Jabatan Pendaftaran Negara juga dekat sini. Jadi semua pejabat-pejabat agensi kerajaan ni semua ditutup kerana pelaksanaan PKPD ketika ini. Saya je sebab jalan ni macam bersemak sikit. Saya tak boleh redah lah sebab semak tinggi sangat. Okey, saya tunjuk daripada tepi je ya. Okey. Jadi saya kira inilah kot pintu utama, kerana di sini tulis pintu utama kaunter tiket untuk beli tiket bas. Saya rasa lepas tu dekat sini ada Pasar Seni Hentian Kajang kat situ. Lepas tu lain-lain dekat kawasan. Okey. So lain-lain dekat kawasan sana tu semua rumah kedai dan pelbagai premis juga. Ada yang cakap panjat tiang tu kak, janganlah macam tu. Tinggi ni semak ni kat tepi saya ni. Hairul Amri, KWSP Keso pun ada juga kat sini. Betul. Dekat depan saya ni ada bangunan KWSP. Saya baca sedikit komen-komen yang ada. Hari tu kita KWSP Sabtu petang kat situ penuh warga asing balik kerja. Haris Helmi dah dekat 20 tahun duduk main area Hentian Kajang tu, macam-macam orang ada. Saya duduk dekat Taman Tenaga tu je. Okey, baik. Kalau anda yang berada di kawasan sini, berhampir sini, stay safe ya. Saya harap semua orang di mana saja anda berada. Azib Hassan, kalau barang-barang makanan kehabisan macam mana nak beli? 2 minggu masa yang lama. Kalau yang beli semalam pun maybe bertahan dalam 3 ke 4 hari. Please baca mesej saya. Okey, baik. Saya tengok. Okey, bekalan makanan akan diagihkan dan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Okey, itu seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, mungkin kalau jika ada petugas keselamatan atau anggota keselamatan di kawasan terdekat anda, boleh bertanya kepada mereka.
Kerana seperti yang saya boleh, ini saja yang boleh saya kongsi. Cuma di sini tulis bekalan makanan akan diagihkan dan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Dan di kawasan ini selain pada PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia, turut berkawal ataupun membantu melancarkan operasi adalah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, pihak berkuasa tempatan dan pegawai yang diberi kuasa. Okey. Naik motor. Dia naik motor ni. Tak pakai ni. Dia tapi sini tak nampak swab test rasa kat celah-celah tu. Ha? Orang tu. Okey, baik. Kalau ada yang cakap tadi mereka naik bas datang Kajang dan sebagainya semua. Okey, jadi semalam berdasarkan kenyataan media oleh Rapid, okey, peralihan laluan Rapid KL kerana kuasa PKPD di Plaza Perhentian Kajang. Ia melibatkan laluan-laluan Rapid KL 450, Smart Selangor KJ01 dan KJ04 serta perantara MRT T464. Okey, jadi kepada anda yang biasa menggunakan laluan-laluan bas tersebut ataupun menaik bas yang saya sebut tu melalui laluan tersebut, ia telah pun dilencongkan menggunakan jalan lain. Kalau Rapid KL 450, okey, perjalanan asal Hub Lebuh Pudu Plaza Perhentian Kajang akan dialih daripada Hub Lebuh Pudu ke stesen MRT Kajang. Smart Selangor KJ01 Plaza Perhentian Kajang ke Bandar Kajang, itu perjalanan asal. Dan sekarang dialihkan ke stesen MRT Stadium Kajang ke Bandar Kajang. Selepas itu Smart Selangor KJ04 perjalanan asal Plaza Perhentian Kajang Presin 3 Putrajaya dialihkan ke stesen MRT Stadium Kajang ke Presin 3 Putrajaya. Perantara MRT T464 perjalanan asal Teras Jenang stesen MRT Kajang. Dan perayaan jadual bas tidak akan memasuki Plaza Perhentian Kajang. Okey, jadi kepada anda yang menggunakan ketiga-tiga pengangkutan ini, Rapid KL, Smart Selangor dan perantara MRT T464 ni, take note ya, dan juga boleh baca di portal kami untuk berita penuh, kerana bas tersebut semuanya mengalami peralihan perjalanan, tidak bermula di sini ataupun tidak diturunkan di sini di Plaza Perhentian Kajang ni. Okey, ketika ni nampak pegawai dan anggota bertugas Majlis Pemandangan Kajang baru tiba di sini. Sekejap ya.
Okey, Ummu Ahmad Naswa bila nak buat swab test? Okey. Swab test, sekiranya kawasan tersebut dikenakan PKPD pada kebiasaannya jika sama macam sebelum-sebelum ini, swab test akan dijalankan setiap hari. Jika kawasan ni ada 7,500, jadi saya rasa kesemuanya akan disaring secara berperingkat-peringkat oleh KKM. Tapi untuk kemah swab test tu tak nampak daripada sini kalau saya nak bawakan visual kepada anda. Kerana dia berada dekat kawasan dalam, kerana pusat Henti Kajang ni agak besar, banyak blok, rumah-rumah kedai semua. Jadi kalau kemah-kemah swab test tu tak boleh nampak daripada pintu masuk depan ni. Siti Nur Fakria. Kat Henti Kajang ada roti boy ke? Tadi tu ada nampak signboard roti boy. Okey, Afifah Hashim, pendatang asing yang lari tu menyusahkan orang. Kalau ramai yang dah keluar dari kawasan tu, apa pun tak boleh. Mungkin akan merebak ke tempat lain. Okey, jadi kita harap semuanya baik-baik saja ya. Untuk penduduk di kawasan berhampiran sini. Okey, tadi ada sebuah tak buka dia. Patutlah. Dah kena sini kena. Okey, tadi ada sebuah ambulans masuk dan kurang 5 minit keluar semula. Oh, ada satu jalan lagi ya? Mungkin ya, sebab saya pun kurang mahir kawasan ni. Tadi pun saya bila sampai ikut Wiz, dia bawa dekat pintu masuk ni. Okey, ada beberapa kenderaan juga yang ingin masuk ke dalam ni. Okey, tapi ada yang kata nak bayar saman dan sebagainya. Mungkin ada yang tak sedia maklum kawasan di sini dikenakan PKPD sejak 12.30 malam tadi. Jadi kepada anda yang dah tonton live update saya ni, mungkin juga boleh wawarkan kepada jiran, kepada rakan, pada rakan pejabat dan sebagainya. Kalau mereka yang duduk berhampiran kawasan pusat hentian Kajang ni, perlulah dimaklumkan bahawa kawasan ini ditutup selama 2 minggu ya, kerana dikenakan PKPD. Memang tak boleh masuk. Kenderaan yang tidak mempunyai urusan dalam ni akan diminta untuk berpatah balik oleh anggota keselamatan.
Okey, ni suasana di pintu masuk utama ke pusat hentian Kajang, dikawal ketat oleh anggota keselamatan yang bertugas. Rosli Hassan, aduh lambat tengok live MG pagi ni. Okey, baik, selamat pagi semua kepada anda yang baru saja menonton live update MG TV. Okey, pagi ni saya berada di pusat hentian Kajang, di mana kawasan sekitar sini dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan selama 2 minggu sehingga 10 November depan, dan dianggarkan di sini terdapat kira-kira 7,500 penduduk, dan kebanyakan mereka duduk di kawasan rumah kedai dekat atas ni. Sambil live tu boleh tengok pergerakan bas Smart Selangor dan MRT feeder bas yang lalu hentian Kajang, Wan Zafran Smart Selangor. Okey, baik. Kerana kalau tak silap saya, dimaklumkan bas-bas tersebut telah pun dilencongkan ke kawasan lain kan. Maknanya tidak mengambil dan menurunkan penumpang di kawasan sini. Tadi pun saya ada baca pertukaran jadual tersebut. Okey, baik, terima kasih semua kepada anda yang menonton live update MGTV saya pada pagi ini. Okay, saya berada di pusat hentian Kajang. Di kawasan ini telah dikenakan PKPD sejak 12.30 malam tadi. Namun saya pun tidak boleh bawakan visual penuh secara dekat kerana kesemua mereka tidak punya urusan untuk masuk ke sini, tidak dibenarkan masuk oleh anggota yang bertugas. Jadi saya cuma bawakan sedikit sebanyak dekat kawasan pintu masuk ke sini. Okey, dan kawasan ini akan dikenakan PKPD sehingga 10 November nanti, selain daripada pusat hentian Kajang yang dianggarkan melibatkan penduduk seramai 7,500. Lagi satu kawasan merupakan flat Sungai Emas, Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 di daerah Kuala Langat, turut sama tempohnya 24 Oktober hari ini sehingga 10 November depan. Dan di kawasan flat Sungai Emas tersebut dianggarkan terdapat seramai kira-kira 1,300 penduduk di kawasan tersebut. Okey, apa pun terima kasih semua kepada anda yang menonton live update MGTV. Jika ada sebarang perkembangan lanjut, saya akan maklumkan daripada masa ke semasa. Mungkin saya nak bergerak, jika saya boleh tinjau dekat plaza, maafkan saya, ke flat Sungai Emas sekejap lagi. Saya pun kena pusing dekat kawasan ni untuk bawakan satu angle visual yang lain pula untuk anda. Apa pun untuk berita penuh boleh baca nanti di portal kami di www.malaysiagazette.com. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.